Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nadira Lisadiana binti Muhammad Firdaus. Nombor matrik 2019242416. Saya Nurul Lesari binti Ahmad Dawang. Nombor matrik 2019417776. My name is Nurisa binti Sarudin and my matric number is 2019436336. My name is Nur Ira Natasha binti Kaharudin and my matrix number is 2019220454. Nama saya Nurul Izzatul Akmal binti Syafi'i and saya punya nombor matrik 2019296432 dan saya adalah ketua kumpulan bagi kumpulan A1. Jadi tajuk yang kami ingin bentangkan adalah penggunaan dadah dalam kalangan atlet dan isu semasa di Malaysia. 1.0 Pengenalan dadah. Apa itu dadah? Dadah adalah bahan kimia yang digunakan dalam bidang perubatan atau lebih dikenali sebagai ubat-ubatan. Ia bertujuan untuk merawat penyakit dan mengurangkan simptom tertentu di dalam badan. Walau bagaimanapun, penggunaan dadah yang berlebihan boleh membawa maksud kepada drug abuse atau penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah. Dadah juga merupakan satu istilah khas bagi sejenis bahan yang memudaratkan serta membahayakan tubuh badan dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna. Akibat daripada pengambilan ini boleh menyebabkan ketagihan, bergantung hidup kepadanya dan juga masalah kesihatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Kerajaan Malaysia telah menyenaraikan jenis dadah seperti kokain, ganja, heroin, syabu dan ekstasi di dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Dadah-dadah tersebut juga dikenali sebagai dadah yang disalahguna. Penyalahgunaan dadah kalangan atlet. Penyalahgunaan dadah di kalangan para atlet bukanlah isu baharu yang terdapat di dalam dunia sukan. Kebiasaannya, pengambilan dadah adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap keupayaan sukan. Namun, secara tidak langsung menyebabkan kesan sampingan yang buruk dan juga boleh membawa maut kepada ahli-ahli sukan tahun demi tahun. Pada 1967, Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa bersetuju mengharam atau menghadkan penggunaan sesetengah bahan atau kaedah yang boleh meningkatkan tahap keupayaan atlet. Oleh itu, para atlet yang mengambil bahan terlarang ini boleh dikategorikan sebagai kesalahan etika dan boleh memudaratkan prestasi atlet dalam kerjaya sukan. Kita dapat lihat di belakang saya ini menunjukkan bahawa dadah adalah haram di sisi Islam. Islam merupakan agama yang menekankan kesucian jiwa dalam kehidupan manusia yang bertamadun. Kesucian jiwa adalah sebahagian daripada iman yang berfungsi melahirkan individu yang mematuhi segala syariat Islam. Tidak terdapat hukum khusus daripada Al-Quran atau Al-Sunnah mengenai dadah dan jenis-jenisnya. Namun, hukum ini telah ditetapkan melalui ijma' iaitu persefahaman majoriti ulama' pada suatu masalah dan qiyas iaitu menghubungkan sesuatu perkataan yang tidak ada nas hukum syarak daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi, perbincangan ini dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang pengharaman dadah dengan lebih jelas. Dadah dalam bahasa Arab disebut sebagai al-muqaddarat, berasal daripada perkataan muqaddara iaitu benda-benda yang boleh menyebabkan hilangnya pertimbangan dan kewarasan seperti ganja. Berdasarkan kajian para ulama dan ahli perubatan Islam, kesan daripada penggunaan dadah adalah sama dengan kesan meminum arak kerana boleh memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Pengertian al-muqaddarat ini sebagai benda-benda yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal dilihat bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW. Kullu muskiri khamri wa kullu khamri haram. Maksudnya, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Riwayat Muslim. Masalah penggunaan dadah di kalangan atlet ini adalah sangat serius dan banyak atlet dunia yang menggunakan dadah ketika menjadi atlet. 16,646 orang yang
yang terlibat dengan dadah, berbanding pada tahun 2019 hanya 15,736 orang. Ini menunjukkan bahawa peningkatan penggunaan dadah pada kalangan rakyat semakin lama semakin meningkat, hingga menyebabkan berlaku perlakuan yang diharamkan oleh agama. Kajian ini dikupas berdasarkan kajian perpustakaan yang dijalankan berdasarkan kitab dan himpunan penulisan ulama dan cendekiawan terdahulu. 2.1 Keburukan dadah. Dadah memberi kesan buruk terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Penyalahgunaan dadah memberi beberapa kesan buruk kepada individu. Antaranya ialah kesihatan yang semakin merosot seperti hilang selera makan yang boleh menyebabkan penurunan berat badan secara drastik serta kelemahan tenaga. Selain itu, sekiranya individu menjadi ketagih, boleh menyebabkan individu semakin agresif dan ganas, gangguan psikologi seperti depresi sehingga boleh menimbulkan keinginan untuk membunuh diri. Akhir sekali, daya tahan individu akan semakin lemah dan mudah dijangkiti pelbagai penyakit seperti kancing gigi, kegagalan jantung, kerosakan sistem saraf dan juga boleh membawa maut. Yang kedua, kesan kepada keluarga. Maruah dan imej keluarga akan tercemar. Hal ini kerana keluarga penagih dadah akan dipandang keji oleh masyarakat sekeliling. Selain daripada itu, individu akan melupakan tanggungjawab terhadap keluarga sehingga menyebabkan keruntuhan rumah tangga, perpisahan dan penceraian. Akhir sekali, kekurangan atau kehabisan harta benda kerana menanggung kos rawatan penagih ataupun disebabkan perbuatan penagih yang menjualnya sedikit demi sedikit kerana ketagihan yang semakin teruk. Seterusnya, kesan kepada masyarakat. Persekitaran di kalangan masyarakat tidak lagi aman dan selamat disebabkan kejadian jenayah yang semakin meningkat seperti kecurian, rompakan, pembunuhan dan lain-lain yang dilakukan oleh penagih dadah yang kesempitan uang untuk membeli dadah. Ia juga secara tidak langsung melemahkan perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat. Akhir sekali, boleh menyebabkan persengketaan dan perselisihan faham antara satu sama lain dan kaum disebabkan masalah penyalahgunaan dadah. Akhir sekali, kesan kepada negara. Keseluruhan ekonomi negara akan terjejas dari masalah dadah yang berlaku. Hal ini kerana negara perlu mengeluarkan kos yang tinggi bagi menyelesaikan masalah dadah seperti menyelenggarakan program pencegah dadah dan menyediakan kemudahan rawatan dan pusat pemulihan dadah. Akhir sekali, negara juga harus mengeluarkan kos bagi meneruskan kegiatan penguatkuasa seperti penambahan anggota polis, kaki tangan penjara dan hospital bagi menangani masalah penyalahgunaan dadah. Contoh keterlibatan atlet dalam dadah. Pertama, Hafiz Mansur. Beliau merupakan atlet angkat berat negara dan pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2014. Beliau terlibat dengan dadah jenis oxymethalon yang membantu beliau dalam meningkatkan prestasi dan pembinaan otot. Hukuman yang beliau terima ialah digantung selama 4 tahun dan tidak dibenarkan menyertai mana-mana pertandingan. Seterusnya, Fazrul Azri. Beliau juga merupakan atlet angkat berat negara dan pemenang pingat kangsi Sukan Commonwealth Gold Coast. Dadah yang terlibat dengan beliau ialah stanozolol, iaitu membantu atlet membuang lemak dan membina otot dengan pantai. Beliau juga menerima hukuman sama seperti Hafiz Mansur. Atlet luar negara. Kei Saito. Beliau merupakan peluncur Jepun dan atlet Olimpik musim sejuk. Beliau terlibat dalam dadah jenis acetazolamide, iaitu bagi mengurangkan gejala penyakit tinggi ataupun gagian. Beliau telah menerima hukuman digantung daripada menyertai kejohanan Olimpik. Seterusnya saya akan jelaskan isu semasa tentang dadah. Penggunaan dadah di Malaysia secara sengaja antaranya ialah doping, anabolic steroids dan narkotik analgesik.
Doping merupakan satu bahan atau kaedah yang telah diharamkan oleh pihak berkuasa kerana ia boleh meningkatkan daya tahan para atlet semasa sedang berlatih atau semasa dalam perlawanan. Ia juga boleh jadi secara sengaja atau tidak sengaja. Doping ini juga boleh menyebabkan kesan tidak baik terhadap kesihatan para atlet jika tidak menggunakan dengan betul. Yang kedua ialah anabolic steroids. Penggunaan anabolic steroids ini untuk meningkatkan saiz otot, tenaga dan kekuatan. Pengambilan anabolic steroids yang tidak terkawal boleh membuatkan mereka lebih agresif jika tidak berjaya mengawalnya. Contohnya kerosakan saraf, jantung, tekanan darah tinggi dan buah pinggang. Yang ketiga ialah narkotik analgesik. Fungsinya hanya untuk menghilangkan rasa kesakitan dan kecederaan yang dihadapi oleh atlet. Dadah ini boleh diterima di dalam sukan kerana bahan yang terkandung di dalamnya tidak mempunyai kesan sampingan dan tidak membahayakan kesihatan para atlet. Doping juga terdapat dalam secara tidak sengaja. Ia berlaku apabila seseorang atlet mengambil ubat untuk merawat sesuatu penyakit atau kecederaan dan tanpa mereka sedari ubat yang mereka mengambil itu ada bahan yang terlarang. Jadi semua atlet perlulah berhati-hati ketika pengambilan sebarang ubat atau produk makanan tambahan. Mereka mestilah berasa bertanggungjawab untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor, ahli farmasi ataupun pegawai pusat doping yang bertauliah agar mereka tidak terlibat dalam doping. Okey, yang pertama saya akan bercakap tentang langkah mengatasi penyalahgunaan dadah dalam kalangan atlet. So, dalam langkah ini ada dua langkah, iaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan serta didikan agama. Umum mengetahui salah satu punca berlakunya penyalahgunaan dadah ialah kurang pengetahuan agama, iaitu didikan agama. Maka pihak yang berkenaan sama ada kerajaan maupun swasta dalam usaha untuk membenteras isu penyalahgunaan dadah perlu mengadakan pendidikan untuk mencegah. Okey, bagi langkah kedua ialah mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan kerajaan. Apa yang saya boleh kait ialah hal ini bertujuan supaya kedua-dua pihak sentiasa berganding bahu bagi sama-sama membanteras isu penyalahgunaan dadah yang semakin berleluasa terutama di kalangan golongan remaja dan atlet sukan. Bagi agensi yang terlibat dalam langkah mengatasi penyalahgunaan dadah dalam kalangan atlet ialah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Agensi ini merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menguruskan hal-hal berkaitan membanteras penyalahgunaan dadah di Malaysia. AADK berperanan menguatkuasakan peruntukan akta dadah berbahaya, mencegah dan menyekat pengedaran dadah secara haram dan sebagainya. Selain itu, Dasar Dadah Negara 2017 DDN merupakan kerangka kerja yang komprehensif dan terselaras dalam usaha mencegah, merawat dan memulih, menguatkuasakan undang-undang dan mengurangkan kemudaratan masalah penagihan dadah. Matlamat Dasar Dadah Negara adalah untuk mewujudkan negara dan rakyat Malaysia yang bebas daripada ancaman gejala dadah bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Kesimpulannya, penyalahgunaan dadah dalam kalangan atlet-atlet negara bukanlah perkara yang remeh-remeh, tetapi patut diambil berat kerana akan merugikan negara. Akhir sekali iaitu langkah mengatasi penyalahgunaan dadah dalam isu semasa. Sebelum seorang kanak-kanak berhadapan dengan dunia luar, ia perlu disemat dengan nilai moral dan kekuatan jati diri yang mantap. Dengan adanya jati diri yang kuat, seseorang tidak akan mudah dipengaruhi, begitu juga sebaliknya. Seterusnya ialah institusi pendidikan. Mata pelajaran tentang dadah perlu diberi ruang dan penekanan khusus sebagai persediaan dan penerapan awal kepada remaja.
Melalui perkembangan semasa pula, dewasa ini media sosial dijadikan sistem perhubungan dan komunikasi aktif secara meluas. Dalam hubungan ini, ibu bapa perlu sentiasa mematai gerak-geri anak-anak mereka, terutama perhubungan dalam laman sosial. Antara fakta lain ialah rakan sebaya. Apabila tersilap memilih kawan dan kurang pemantauan, maka ia akan membawa kepada kesan negatif. Dan anasir-anasir yang kurang sihat yang secara tak langsung menjerumuskan seseorang dengan dadah. Sebagai kesimpulan, elemen kesepaduan masyarakat perlu wujud melalui peranannya dalam membasmi dadah. Setiap individu perlu berhati-hati dan peka serta mempunyai pengetahuan tentang dadah dan akibat pengandungan. Jadi, kesimpulannya, jelas menunjukkan jenis-jenis dadah yang diambil oleh para atlet berfungsi untuk membantu mereka dalam persembahan mereka. Namun, hal ini sama sekali telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Persekutuan.